Silakan Yang Berhormat Pasir Mas, juga 15 minit ni. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya sukacita untuk turut mengambil bahagian di dalam perbahasan usul menjunjung kasih ke atas titah duli Yang Maha Mulia Tuanku. Saya, Datuk Yang di-Pertua, sebagai orang baru menikmati perbahasan daripada ahli-ahli Dewan, sama ada pada pihak kerajaan dan rakan-rakan daripada pembangkang, yang telah menampilkan hujah, karakter dan akhlak masing-masing. Ia adalah warna-warni peringkat tertinggi budaya hidup masyarakat negara kita. Dan saya semestinya berhak untuk memilih yang baik dan berhak untuk memilih, untuk tidak memilih yang tidak baik. Yang menarik yang saya nak sebut di sini, Datuk Yang di-Pertua, ini adalah satu suasana keadilan yang telah diperolehi oleh ahli-ahli Dewan di dalam menyatakan hak masing-masing. Dan ia adalah peranan yang baik yang telah dimainkan oleh Tuan Yang di-Pertua, memberi hak kepada masing-masing. Itulah yang sepatutnya dikecapi oleh rakyat di seluruh negara kita. Hak mereka mesti didengari, hak mereka untuk bersuara dan memilih. Tuan Yang di-Pertua, saya suka untuk membacakan satu ayat daripada Al-Quran Karim yang Allah Ta'ala gambarkan kepada kita betapa harmoninya kehidupan apabila neraca keadilan itu ditegakkan di muka bumi. Daripada surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Dan langit itu Allah Ta'ala angkat dia tinggi dan jauh daripada bumi, dan Allah Ta'ala letakkan neraca untuk mengimbangi, agar kamu wahai manusia tidak melampau di dalam memberi neraca ataupun mengimbang. Wa aqimul wazna, maka tegakkanlah neraca itu dengan penuh keadilan, dan jangan sekali kamu mengurangkan neraca tersebut. Ini Allah Ta'ala gambarkan kepada kita bagaimana langit yang kita tengok di atas sana cemerlang dari sudut harmoninya. Ia adalah tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan bahawa dia bermula daripada sistem perimbangan neraca yang Allah Ta'ala letakkan agar manusia melihat kesempurnaan langit. Lalu Allah Ta'ala turun ke bumi memberitahu manusia, wahai manusia, aku memerintah langit, kamu diberi peluang untuk memerintah muka bumi, maka tegakkanlah keadilan di muka bumi agar bumi dan langit saling merasai kenikmatan hidup yang harmoni. Tuan Yang di-Pertua, saya suka untuk menyebut mengenai demokrasi dan keadilan seperti yang dibincangkan banyak oleh ahli-ahli Dewan. Keadilan hanya mampu ditegakkan melalui demokrasi yang matang. Ia bermaksud hak untuk rakyat semua melibatkan diri di dalam menentukan sesuatu perkara dan bersepakat mengenainya. Jika tidak, kerosakan akan berlaku. Ada dua syarat utama untuk keadilan itu berjaya ditegakkan. Pertama, rakyat mesti diberi hak untuk mendengar dan memperolehi maklumat yang betul. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut menyekat rakyat daripada jalan Allah, mendengar yang hak itu adalah satu fitnah, dan fitnah itu lebih bahaya daripada membunuh. Wasaddun an sabilillahi wa kufrum bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan yang kedua ialah hak rakyat untuk memilih secara adil. Suka saya membawa satu cerita di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang telah menghukum anak gubernur dia sendiri, anak gubernur dia Amr ibn al-As, yang telah memaksa rakyat di bawah dia untuk memilih cara dia. Dia bertanding berlomba kuda, dia mahu dia menang. Akhir sekali rakyat bukan Islam, rakyat di bawah dia ini menang. Dia memukul rakyat tersebut. Akhir sekali rakyat bukan Islam ini mengadukannya kepada Umar. Maka Umar telah menghukum anak gubernur dia sendiri dan mengatakan satu kata-kata yang menjadi asas kepada perundangan Islam. Waqad waladathum ummahatuhum ahrar. Wahai Amr ibn al-As, sejak bila kamu memperhambakan manusia sedangkan Allah Ta'ala telah melahirkan mereka daripada perut ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas. Jadi tuan Yang di-Pertua, saya nak sebut dua asas ini
hak rakyat untuk mendengar dan hak rakyat untuk memilih, inilah yang menjadi isu yang besar dalam perbahasan kita pada kali ini. Dan suka saya nak sebut mengenai undi popular. Rakyat telah mendengar, dan dalam pilihan raya umum yang ke-13 baru ini, Pakatan Rakyat untuk kali yang pertama memperolehi undi popular. Saya bukan nak bahas bagaimana sebelum ini, cuma saya nak sebut ini adalah satu arus suara rakyat yang telah memilih Pakatan Rakyat di dalam menggambarkan betapa mereka tidak puas hati terhadap kerajaan. Jadi saya mengharapkan kerajaan yang telah kembali memerintah untuk mendengar suara rakyat ini. Kerana tidak mendengar ataupun melawan balik suara rakyat ini akan mendatangkan masalah bala kepada pihak kerajaan sendiri. Jadi ini permintaan saya. Yang kedua, secara ringkasnya saya sebut, Islam adalah agama yang universal. Rahmatnya adalah untuk sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Umat Nabi Muhammad adalah seluruh manusia selepas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti memahami, ulama kita menyebut umat Nabi Muhammad bukan hanya umat Islam, bahkan juga umat bukan Islam, yang dipanggil ummatu ijabah dan ummatu dakwah. Yang telah memeluk Islam adalah ummatu ijabah, yang masih belum memeluk Islam itu adalah umat dakwah. Jadi di dalam kita memahami Islam ini, tuan yang dipertua, mestilah kita melihat bahawa pembinaan sebuah negara kita dalam masyarakat majoriti Muslim, hendaklah dipahami bahawa negara ini bukan agama, bukan negara umat Islam, tetapi agama rakyat. Sebuah negara rakyat yang meliputi Islam dan bukan Islam. Justru kesaksamaan Islam boleh dilaksanakan di dalam negara kita yang bersifat majmuk agama, bangsa dan budaya. Tuan yang dipertua, Islam menawarkan dua perkara yang perlu difahami oleh kita semua. Pertama, Islam menawarkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dan caranya mudah, iaitu apabila manusia memperakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang esa dengan memeluk agama Islam ataupun mengucapkan kalimah syahadah. Ini adalah pilihan untuk manusia. Yang kedua, Islam menawarkan kebahagiaan di dunia saja. Dia tidak perlu memeluk Islam, tetapi untuk hidup bahagia di dunia dan harmoni, Islam menawarkan kaedah-kaedah, asas-asas yang membawa kebahagiaan kepada manusia di dunia sebelum mereka kembali ke hari akhirat. Justru Islam menganjurkan negara sivil, bukan negara untuk Islam saja, negara madani dengan kewarganegaraan, semua menikmati hak-hak yang sama. Dalam Piagam Madinah yang menjadi piagam pertama hak asasi manusia semenjak 1400 tahun lepas, yang dibina di negara kota Madinah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah menyebut lahum ma lil muslimin wa alaihim ma 'alal muslimin. Untuk orang bukan Islam, hak mereka sama dengan hak yang diperolehi oleh umat Islam. Dan untuk orang bukan Islam, mereka mesti menunaikan hak yang sama seperti yang mesti ditunaikan oleh umat Islam. Jadi inilah asas yang mesti dibina dalam sebuah negara. Saya nak sebut di sini dalam satu isu yang dibangkitkan oleh ahli-ahli dewan dalam beberapa hari lepas. Misalnya isu sekolah jenis kebangsaan. Sebenarnya kita kena faham bahawa ini adalah hak untuk semua rakyat untuk sama-sama membangunkan negara dengan cara masing-masing yang tidak melanggari perlembagaan negara. Bahkan Islam bukan hanya mengharuskan pembinaan sekolah-sekolah bukan Islam, sekolah jenis kebangsaan, Cina, Tamil dan sebagainya, bahkan sekolah-sekolah Arab. Bahkan Islam menggalakkan penubuhan sekolah-sekolah ini untuk sama-sama membangunkan negara seperti yang disebut oleh agama kita sendiri. Saya difahamkan satu lagi, tuan yang dipertua, Islam adalah agama persekutuan. Maka hendaklah pihak kerajaan memberikan satu tumpuan yang sebaiknya untuk menerapkan nilai-nilai Islam, pengajaran Islam di dalam pentadbiran negara. Saya difahamkan dalam soal hak asasi yang saya sebut tadi, bahawa hak asasi manusia ini telah dibina semenjak 1400 tahun lepas
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya difahamkan daripada sumber yang tidak rasmi bahawa pihak kerajaan telah menerima tekanan daripada pelobi-pelobi hak asasi luar negara yang menuntut pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang nyata bertentangan dengan Islam, seperti hak untuk menukar agama orang Islam, berpindah agama ataupun murtad, ataupun hak untuk mengamalkan amalan-amalan yang tegas dilarang oleh agama seperti isu LGBT. Saya mendapat sumber yang ini bahawa kerajaan menerima tekanan, dan saya nak ingatkan umat Islam dan masyarakat negara kita menuntut supaya kerajaan jangan tunduk kepada tuntutan ini yang nyata tidak mahu melihat Islam sebagai agama persekutuan yang tercemar. Kita harap pihak kerajaan mengambil perhatian, dan kami daripada pihak pembangkang sentiasa mahu melihat pihak kerajaan apabila kita menuntut hak asasi itu dilaksanakan di negara kita, hendaklah menjadikan isu hak asasi ini berteraskan agama Islam sebagai agama persekutuan. Kemudian Tuan Yang di-Pertua, saya ingin menyentuh soal pembangunan belia negara. Belia seperti yang kita tahu telah banyak dibincang oleh beberapa orang ahli yang berhormat, adalah pengenalan terbaik untuk kita mengenali masa depan negara kita. Pembinaan negara boleh diringkaskan sebagai pembinaan belia negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, apatah lagi Al-Quranul Karim, sentiasa memuji belia negara dan menghangatkan mereka agar melakukan kecemerlangan. Itulah harapan yang mesti kita sematkan di dalam menentukan dasar belia negara kita. Isu belia, Tuan Yang di-Pertua, begitu rumit. Daripada soal pendidikan sampailah isu sukan negara. Kita berhadapan dengan bahaya keruntuhan moral belia dan isu dadah yang membunuh belia, sehingga negara dilihat bukan membina pejuang berani mati, tetapi negara kita dilihat membina perompak berani mati. Ini masalah yang berlaku dalam negara kita. Pasal masa 2 minit lagi. Ya, apabila dia melibatkan isu dadah yang membahayakan negara. Pembinaan belia mestilah dalam kerangka Islam, kerana nilai utama belia Muslim adalah hendaklah dibina dengan cara Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ini adalah kewajipan negara, kewajipan pemerintah yang memerintah. Dalam pembinaan negara, Allah Ta'ala telah sebut dengan jelas di dalam Al-Quran bahawa pembinaan budaya Muslim hendaklah bermula dengan perkara yang asas, iaitu hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu membina mereka dengan solat. Jangan kita kata solat ini adalah kewajipan ibu bapa. Di dalam Al-Quran menetapkan kewajipan menyuruh anak-anak belia Muslim ini solat adalah kewajipan sebuah kerajaan. Yang kedua, barulah bermula dengan pembinaan ekonomi negara. Kita binakan nilai dalam diri belia negara dengan nilai agama, kemudian baru kita fikir wa atawuz zakah, menunaikan zakat yang terlibat dalam soal soal ekonomi, memberi kerja kepada belia negara. Dan yang ketiga dan yang keempat ialah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar, memperkenalkan belia dengan perkara-perkara yang baik dan memperkenalkan belia agar menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Saya menyeru pihak kerajaan mengislamkan dasar belia. Maaf saya sebut kataan mengislamkan dasar belia negara agar tidak kontradik dengan Islam. Pihak kami daripada PAS dan daripada Pakatan Rakyat bersedia untuk memberikan kerjasama daripada sudut kepakaran dan ilmu demi ingin melihat pembangunan belia negara yang berjaya. Dan akhir sekali, Tuan Yang Pertua, isu Kelantan sikit. Sila. Agak sentimental sebab ayah saya pernah menjadi Menteri Besar Kelantan. Tuan Yang Pertua, saya pohon dalam ucapan yang ringkas ini, mintalah sangat-sangat agar kerajaan memberikan hak kepada Kelantan menikmati apa yang telah dinikmati oleh negeri-negeri lain. Dan saya kongsikan bersama dengan Sabah, negeri Sabah dan Sarawak. Setiap kali saya pergi ke Sabah dan Sarawak, saya akan tanya diri saya, mengapalah, saya tak kata mengapalah Kelantan jadi macam Sarawak dan Sabah, tetapi saya kata mengapalah Sabah dan Sarawak jadi macam Kelantan dianaktirikan.
Jadi saya ingin berkongsi dengan negeri Sabah dan Sarawak agar kerajaan mengambil satu inisiatif yang khusus untuk membangunkan 3 negeri yang telah dianaktirikan. Minta maaf kalau kita bersengketa dalam soal negeri Kelantan daripada pihak pembangkang. Tetapi saya yakin rakyat Kelantan seluruhnya merasai keperitan dianaktirikan oleh kerajaan negeri Kelantan. Ya, jadi saya Mas. menuntut itu semua. Dan akhir sekali saya nak baca satu saja. Al-malu malun nas. Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu di awal pemerintahan dia merasakan apabila dia jadi khalifah maka dia layak untuk menggunakan harta yang sampai dalam perbendahaan negara dengan kehendak dia sendiri. Dibahas oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengingatkan Muawiyah, wahai Muawiyah, harta itu bukan harta engkau boleh beri pada siapa yang kau mahu, tapi harta itu adalah harta rakyat. Berilah kepada rakyat yang berhak. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum kasih Pak warahmatullahi wabarakatuh. Mas.